warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya kita bersyukurlah ya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu dan dapat bersilaturahim. Semoga sesi ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya fikir hubungan Universiti Sultan Zainal Abidin ini dengan beberapa institusi pengajian tinggi di Pahang adalah semakin bertambah erat dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, dengan banyak perbincangan dan banyak perkongsian ataupun usaha sama UNIZA, contohnya dengan seperti College Universiti Yayasan Pahang, dengan WIPSA termasuk UMP yang kita hasilkan. Jadi di kesempatan ini mewakili pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin, kita sangat mengalu-alukan rombongan ataupun tim Universiti Malaysia Pahang dalam virtual visiting ataupun virtual sharing ini, dan kita berharap hubungan kerja dan hubungan perkongsian pintar di antara UMP UNIZA ini akan menjadi bertambah mantap sehingga mampu mengangkat kedua-dua universiti ini ke tahap yang lebih tinggi dan berupaya membudayakan ilmu dan teknologi untuk kemanfaatan negara, khususnya di Pantai Timur ini, seperti mana kata bidalan Melayu, serumpun bak serai, sesusun bak sirik. Dan saya kira UNIZA dengan UMP ni mempunyai hubungan yang sangat rapat lah. Saya dengan Prof. Rosli tu kerap saja berbual. Hari Sabtu baru ni pun berbual dengan tentang akademik dengan Prof. Rosli. Jadi saya insyaAllah saya menjangkakan bahawa hubungan UMP dengan UNIZA ni akan membuahkan hasil yang sangat bermanfaat lah untuk negara, dan seperti mana saya katakan khususnya untuk di sebelah pantai timur ini. Jadi itulah ucapan ringkas aluan kami. Saya ucapkan terima kasih ya Prof. Rosli dengan rombongan semua kerana sudi bersama-sama dengan rakan-rakan di FIK dengan PPIR untuk orang kata melaksanakan sharing, smart sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Kamal Syukri. Jadi saya meneruskan sesi ini, saya menjemput pihak daripada UMP lah, sama ada Prof. Rosli membeli. Prof. Rosli dia punya wakil. Okey. Prof. Rosli lah untuk kata-kata haluan. Kena juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. Yang saya hormati Prof. Kamal Syukri, sahabat saya. Okay. Dekan-dekan daripada pihak UNIZA, dari pihak UMP, kita ada Prof. Kamal, TSCPI, kita ada dekan kanan juga situ. Prof. Habib tu. Prof. Habib. Okey. Prof. Abdullah, itu terkait di UMP ni. Betul lah kata Prof. Kamal Syukri tadi, kita UMP dengan UNIZA ni dia tak jauh beza. Kalau ikut dia punya demografi pensyarah, ramai orang Terengganu. Prof. Abdullah tu orang Putra Rakit kan. Saya pun orang rumah Putra Enam. Selalu balik ke Terengganu. Anyway, alhamdulillah lah kita pilih UNIZA bersetuju untuk orang kata sharing di knowledge. Kalau ikutkan hasrat mantan BC yang baru ni, Prof. Azhar, aplikasi BDI ni kita perlu betul-betul mantapkan sebab dia melibatkan kos yang agak tinggi. Kami telah menjalankan beberapa benchmarking dengan universiti di UK, di Australia, dan sekarang ni beberapa IPT di lokal lah. So alhamdulillah UNIZA dapat bekerjasama. InsyaAllah kita akan teruskan lagi lah kerjasama kita antara pihak UTMK, pengurusan teknologi maklumat di UMP dan juga di UNIZA lah. Kita harap Allah mudahkanlah urusan kita. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Rosli ya. Okey. Jadi bagi meneruskan sesi ini juga saya menjemput Dr. Noaida.
untuk dapat beli sedikit perkongsian lah dan pengalaman. Sebab untuk di Uniza ni, untuk makluman, VDI ni baru saja dilaksanakan lah, diimplementasikan, yang mana fakulti yang kiranya yang pertama lah, PTJ atau fakulti yang pertama adalah fakulti informatik lah yang mengimplementasi. Kalau di tempat lain, institusi lain, setahu saya ada yang melaksanakan untuk di peringkat pentadbiran untuk dari segi teknologi VDI ni lah. Tapi kami di Uniza, kita bermula dengan fakulti lah, supaya kita sebab dia ada beberapa kebaikan yang kita tengok. Nanti boleh Dr. Aida akan terangkan lah dari segi kronologi dan pelaksanaan berkaitan dengan VDI ni di Fakulti Informatik dan Komputeran Uniza. Okay, dipersilakan Dr. Nur Aida. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Jadinya saya terus mulalah untuk mewakili Fakulti Informatik. Kenapa kita develop VDI daripada awal lah. Okey, yang pertamanya saya memperkenalkan dululah Fakulti Informatik. Kita ada 14 buah komputer. Kita ada 14 buah komputer yang mana makmal komputer, yang mana kita ada 392 unit komputer secara keseluruhannya. Ini yang sedia ada. Kemudian dalam pembinaan pun masih ada 6 makmal dalam pembinaan. Dan semua dibesut ke doktor? Sorry tanya. Okay. Ni semua dibesut Ni semua dibesut. Fakulti Informatik dibesut dan 14 makmal ni. Makmal Fakulti Informatik dibesut sahaja, bukannya di Uniza. Okey. Untuk Fakulti Informatik sahaja. Alright. Thank you. Tak apa, boleh menyampuk, boleh ni kita buat santai lah kot. Okey. Kemudian kita ada makmal dalam pembinaan lah, masih dalam pembinaan, yang mana kebanyakannya hampir siap jugalah. Okey. Jadi kenapa bermulanya kita VDI ni, sebab dia bermula dengan problem statement lah sebenarnya. Yang mana kekangan komputer pertama dia ada dari beberapa sudut. Yang pertama dari sudut para pelajar sendirilah. Para pelajar yang mana kekangan pelajar ni subjek-subjek diorang memerlukan perisian-perisian tertentu yang mana 3D maksudnya diperlukan heavy use lah. Contohnya software Maya, Blender untuk pelajar-pelajar multimedia. Kalau untuk pelajar-pelajar network diperlukan NS2, Omnet dan sebagainya lah. Kemudian pelajar-pelajar ni dia punya komputer dia kebanyakannya tak ada GPU. Jadinya kalau untuk software-software yang berkenaan yang begini, dia memerlukan GPU, yang mana kos untuk satu laptop yang GPU ni minimum 3,000. Jadi ada pelajar yang, kebanyakan pelajar kurang berkemampuan lah. Kemudian kekangan komputer dan masa pelajar dalam melaksanakan final year project. Okey, yang ini memang dialami oleh ramai pensyarah lah, yang mana pelajar bila dia buat FYP ni dia boleh akses lab hanya pada waktu pejabat sahaja. Sebabnya ada in term of security lah kan. Kemudian ada juga yang kita berikan, kita benarkan beberapa komputer tu khas untuk pelajar-pelajar FYP, tetapi ada juga masa bila lab tu digunakan untuk kelas, jadinya apa yang pelajar tu dah save, pelajar FYP ni yang dia dah save dekat komputer tu, jadi pelajar lain dah guna, so mengganggulah dia punya projek. Kemudian hampir kesemua perkakasan komputer sedia ada telah berumur melebihi 5 tahun. Yang ini contohnya bila macam ada dekat satu makmal, beberapa makmal lah. Biasanya dalam satu makmal ada 30 ke 40 PC, tetapi tidak semua PC boleh berfungsi dengan baik. Jadinya kita maksimum 30 pelajar dalam 30 kelas, dalam satu kelas 30 orang pelajar, jadi tak semua pelajar boleh menggunakan secara praktikal setiap software tersebut. Kemudian masalah seterusnya adalah kos penyelenggaraan makmal lah. Bila dengan makmal yang banyak macam tu, unit teknikal sangat exhausted lah untuk menyelesaikan bila in term of nak update software apa semua. Jadi tak efisien lah.
Okey, jadi kemudian perolehan periksian yang khusus bila kita nak buat, bila nak update, nak upgrade kepada setiap perkakasan tu pun kita nak nak buat perolehan pun mengambil masa yang lama. Kemudian dari segi kosnya lagi. Jadi daripada situlah kita memikirkan apa solution terbaik. Masa tu kita buat perbincangan lah dengan unit-unit teknikal, dengan bantuan PP dan dengan beberapa pensyarah. Kebanyakannya pensyarah yang baru pulang daripada luar negara masa tu mereka melontarkan idea lah, sebabnya masa dia orang buat research di luar negara kebanyakannya dah biasa dengan menggunakan VDI ni. Jadi kita come out dengan kita kaji dan kita melihatlah VDI ni memang salah satu solution setakat ni. Apa matlamat kita, rasional kita adalah kerana kita nak pelajar-pelajar tu dia boleh bring your own device. Maksudnya dia tak perlukan device yang power pun, tapi dia boleh access kepada virtual desktop tu di mana-mana sahaja. Maksudnya tak kira lah waktu, bukan waktu office hour sahaja. Jadi dia boleh bebas nak siapkan dia punya projek tu pada bila-bila masa. Kemudian dari segi pengurusan, so jadinya pengurusan berpusat, centralized management lah. Teknologi VDI ni dapat menawarkan pengurusan berpusat yang mampu melaksanakan kemaskinan dan patch dari pusat server utama. Memang sangat mudah lah. Okey, kemudian dari segi total cost ownership, rendah lah kalau kita nak compare dengan kita punya maintenance untuk makmal yang banyak tu, compare dengan yang ni one time sahaja. Dan jangka hayat sesebuah komputer tu pun kita boleh prolong komputer lifetime. Okey. Kemudian rasional yang keempat adalah kebanyakan perkakasan komputer sedia ada telah berusia 5 tahun macam tadi, ada yang tidak berfungsi dengan baik. Jadinya daripada situlah kos penyelenggaraan yang tinggi, perolehan periksian yang khusus bagi setiap makmal tu dia memerlukan pengurusan makmal yang tinggi. Jadinya kita memerlukan satu teknik yang lebih sistematik dan efisien lah. Okey, daripada situ kita munculnya VDI. Okey, tapi pada masa tu pada tahun 2000, hujung 2019, 2020 macam ni lah, kita pun tak berapa clear mengenai VDI ni. Okay, tak semua yang berapa clear. Jadi kita panggil request for proposal first. Jadi ada beberapa lah kita panggil, ada 3 principal produk dijemput untuk ke sesi pembentangan, request for proposal. Kemudian mereka memperkenalkan lah virtual desktop infrastructure mereka. Dan kita memerlukan bilangan concurrent dan licensing. Kita nak tahu dari sini dengan bajet yang ada. Kita masa ni bajet kita adalah 250k. Kita bermula dengan 250k sahaja pada masa ni. Ini untuk kira startup lah. Kemudian kita nak tahu dari segi penggunaan normal user, heavy user. Heavy user ni maksudnya yang pelajar-pelajar FYP, pelajar-pelajar multimedia yang menggunakan GPU. Okay, normal user biasanya tak ada masalah. Kemudian kita nak tahu pelajar-pelajar ni dia boleh akses tak daripada dalam dan luar komputer. So apa yang saya boleh katakan di sini, matlamat utama VDI pada at the first place adalah untuk PDP lah. Kemudian bonusnya dia sangat membantu untuk dari segi unit-unit teknikal. Jadi untuk kita nak tahu berkenaan dengan VDI ni, kita nak cubalah. Jadi kita memang minta kepada setiap syarikat dia buat POC. Proof of concept minimum kita nak 2 minggu. Jadi memang mereka menjalankan POC 2 minggu hingga ke sebulan lah. Okey. Kemudian pada 10 Disember 2019 kita jemput yang syarikat yang berminat ni. Ada 3 syarikat yang berminat ni. So kita bagi masa lah setiap 1 jam untuk diorang demo diorang punya VDI. Kemudian ada sesi 15 minit ni adalah untuk kita evaluate. Okay, jadinya dengan bantuan Fakulti Informatik dengan bantuan PP, Pusat Teknologi Maklumat kita come out dengan list ni. Ini minimum requirement. Jadi kita ada problem statement dan kita tahu apa yang kita nak. So kita come out dengan minimum lah. So minimum requirement ni. Jadi kita nak tahu syarikat mana yang boleh comply dengan minimum requirement ni. Jadi selepas daripada itu kita kita memilih SAM4 lah untuk kita punya Fakulti Informatik punya VDI. Number of concurrent user dengan bajet 250 tu mungkin dengan bajet 250 kita dapat number of concurrent user 40. Tapi 40 ni nampak sikit tapi dia adalah untuk high availability lah. Okay, ada 2 server model kat sini. Dan GPU ni sangat diperlukan lah untuk untuk satu server model tu. Okay, kenapa 2? Sebab dia adalah untuk backup
Okey, so untuk network diagram, rasanya saya boleh serah kepada yang ini saya minta untuk unit Encik Wan, unit TP untuk boleh terangkan. Ya, Assalamualaikum. Saya Sebuah daripada Pusat Infrastruktur ya. Okay, untuk network diagram VDI di FIK, kedua-dua HA server tu kita letakkan di pusat data di kampus Besut, yang mana kita akan buat connection intranet di dalam kampus, sama ada di kampus Gong Badak dan juga kampus Besut. Semua di kampus perubatan pun boleh akses. Dan juga kita ada connection keluar direct daripada kampus Besut ke internet lah. Jadi accessing daripada luar kampus juga boleh oleh semua pihak lah, dari pelajar ataupun staff. Kemudian seperti mana yang Dr. Aida maklum tadi, pelibatan PPHR daripada peringkat awal kita menyediakan, kita membantu pihak FIK dari segi RFP, penyediaan RFP, mengenal pasti solution teknologi BDI yang of the current or kata trend lah yang sekarang. And then daripada selepas puasan pun kita still maintain juga bantu lah pihak FIK untuk dari segi infrastruktur. Dia sebab sedikit kerjasama antara PPR dan juga FIK. So, saya kembali kepada untuk teruskan sambutan. Okey, terima kasih Encik Wan. Bila kita dah install VDI ni, jadi kita dah guna. So saya rasa beberapa objektif kita yang daripada awal permasalahan dapat diatasi dan objektif kita pun dapat capai objektif lah. Jadinya sekarang ni kelebihan bila kita guna VDI, pelajar dan staf boleh akses dari luar dan dalam kampus. Okay, itu satu kelebihan lah, yang mana sebelum ni bila pelajar nak guna dia kena masuk kampus. Kemudian penggunaan VDI pada bila-bila masa, jadinya pensyarah atau pelajar boleh akses kepada peisian atau OS yang diperlukan. Kan biasanya macam sekarang ni pensyarah kebanyakannya ada yang guna Mac OS sahaja. Jadinya mungkin diorang tak nak install parallel. So yang ini pun boleh guna VDI, menggunakan Windows yang kita dah install dekat dalam VDI. Jadi staff boleh guna Windows dekat situ. Kemudian boleh akses melalui mobile device atau desktop. Maksudnya kat sini ada apps yang memang dah ada untuk VDI. So jadinya bukannya semestinya menggunakan laptop saja. Jadi boleh menggunakan telefon, iPad daripada mencapai objektif kita yang mana bring your own device. Kemudian pengurusan peisian lebih efektif dari segi installation, yang ini memang sangat-sangat memudahkan, yang mana automated installation daripada sebelum ni satu lab tu ada 40 PC. Kalau sebelum ni kita kena pergi satu PC ke satu PC. Jadi bila ada dengan VDI ni, kita just shoot terus kepada 40, update dalam masa 15 minit je, automatic semua tu dah updated lah. Kemudian ini memudahkan software installation deployment, apa-apa sahaja software yang diperlukan oleh pensyarah. Contohnya nanti saya dekat ujung nanti ada senarai software. Bila pensyarah tu memerlukan saja, kita boleh install dekat VDI dan semua pelajar boleh guna. Jadinya mudah. Despite of ada banyak kelebihan, ada juga beberapa kelemahan dia lah, kekangan. Yang mana ada macam custom OS, sekali Linux, VDI ni tak support. VDI kita lah, mungkin depends pada vendor. Kemudian Android Studio setakat ni yang untuk VDI kita pun tidak support. Dua benda lah kelemahan sekarang ni. Okey, kalau tengok pada statistik akaun semasa ni, kalau ikutkan akaun kita tiada had, concurrent 40, tetapi dan sini jumlah akaun semasa ni kita boleh unlimited, kita boleh create berapa sahaja. Ini untuk current untuk current pengguna aktifnya hanya separuh sajalah, mungkin dengan sekarang pun tengah cuti semester, pelajar pun dah habis FYP apa semua. So current user pengguna aktif separuh sahaja. Okey, kalau tengok kat sini, graf concurrent session ni kita tak sampai 40 pun, nampak 40 tu nampak macam sikit, tapi penggunaan pun tak sampai 40. Sebenarnya kita install tu bermula daripada awal 1 Mac lagi. So masa ni memang masa ni heavy use. Heavy use ni saya boleh tunjuk kat sini. Ni macam ini satu kelas, ni kelas Dr. Nomala. So pelajar-pelajar dia akses.
Ini pun kelas Puan Maizan, pelajar dia pun akses untuk penggunaan software di dalam VDI. Jadinya bila yang start 31 bulan 3 ni baru kita ambil report ni, masa ni dah start MCO dah. Pelajar-pelajar pun bila start MCO dia jadi kurang lah maksudnya ni. Okay, so daripada sini kita ada juga VDI server dashboard, so boleh tengok penggunaan VDI kita. Kat sini storage, kemudian ini kalau tengok kat sini, ini adalah installation untuk software-software yang melibatkan 3D. Kemudian 2D, Notes 2 ni adalah fokus kepada itulah server. Kemudian kalau tengok kat sini, storage usage ni nampak macam tinggi tapi sebenarnya boleh customize lah benda ni. Sekarang ni kita bagi banyak kepada setiap user tu dan kita boleh tengok lah nanti kita boleh customize untuk kurangkan je sebenarnya, bergantung kepada penggunaan. Okay, ini software-software yang kita gunakan di dalam VDI kita yang memang sangat-sangat digunakan oleh pelajar-pelajar lah sekarang ni. Ada Photoshop, ada Premiere, so subjek-subjek yang terlibat. Kalau image editing dia melibatkan Adobe Photoshop. Macam Maya ni tadi 3D modeling and animation, Blender 3D modeling animation, yang mana sebelum ni pelajar memang tak boleh nak akses kalau menggunakan dia punya laptop sendirilah, kalau laptop dia tu tak power. So kalau untuk projek FYP, security toolkits dan ada banyak lagi lah. Maksudnya apa saja selepas ni kalau macam pensyarah tu dia nak pelajar tu nak akses apa-apa yang macam NS tu, so boleh install je dekat VDI, pelajar boleh akses terus. Dan sebenarnya sebelum ni ada juga masalah yang pelajar bila dia install pada dia punya laptop tak capable. NS tu ada error sebab dia punya tu ada Java problem semua. So bila install kat VDI, habis itu pelajar boleh akses, boleh guna terus. Okay, so seterusnya saya serahkan pada PP lah untuk VDI demo untuk kita punya di Fakulti Informatik. Okay, saya share satu video yang mana proses daripada start assessing daripada awal menggunakan ADAS sehingga masuk ke klien VDI.
Okay, so demo video yang kita dah akan daripada awal lah sikit. So mungkin boleh kita open untuk soalan kepada yang kita ada. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih pada pihak Uniza kerana sharing information tentang VDI dengan UMP. Sebenarnya kita pun dalam proses macam Prof. Rosli cakap tadi, kita dalam proses kajian untuk pelaksanaan VDI di UMP. So kita amat terima kasihlah kepada Uniza kerana menjadi salah satu pada kajian kes pada UMP lah untuk kita membangunkan VDI di UMP. Tentang VDI, ada nak tanya sikit. Adakah bila penggunaan VDI di Uniza, PC-PC di lab tu masih lagi kekal di situ ataupun dia dah tak pakai PC dah lepas ada VDI ni? Saya boleh jawab apa ini? Okay, untuk PC-PC yang ada di FIK banyak dalam hampir 400 tu, kita boleh jadikan dia sebagai peak client, bukan team client, dia panggil peak client, which mean maksudnya OS pada PC yang sedia ada tu masih kekal, dan kita mount boot kepada VDI. So dia ada option untuk dia local boot kepada OS local ataupun dia boleh load VDI. Ataupun kita boleh force dia load kepada VDI sahaja. So basically PC yang sedia ada tu kita boleh masih lagi boleh pakai, dan kita punya penyedaraan tu kemudian in term of perkakasan kita just by key make it dia usable untuk VDI dengan minimum requirement, dan dia boleh jadi satu orang kata client lah kepada VDI. Cik Wan, bandwidth per user tu dia besar tak apa untuk VDI ni kalau asal daripada local ataupun daripada luar? So far saya test daripada luar dengan dalam kampus tak ada beza sangat. In fact kalau kata dalam kampus lagi lancar lah, tapi daripada luar pun tak ada masalah. Saya access daripada rumah smooth saja, tak ada so far tak ada masalah. So dari segi penggunaan bandwidth kita local untuk infrastruktur dalam kampus kita ada yang 10G, ada yang 1G, so mostly 1G lah. So daripada access daripada luar pun kita punya connection internet keluar 2G daripada kampus Besut. So far tak ada masalah lagi. Saya nak tanya, kalau kita ada macam kita zaman masa kita belajar dulu, kita pakai macam dalam terminal je, mana prosesor tak ada langsung, kita bisa access, lepas tu kita mana dia guna prosesor ada VDI level lah, macam tu lah, kita ada dalam terminal macam masa zaman mainframe kita guna dulu. Betul, konsep yang sama. Sebenarnya kita very low PC lah, low. Yes. Okay. Betul. So kalau have you ever tried macam programming ke, ada effect tak dari segi, maksudnya kalau researcher dia buat program kan, dia katalah dia guna MSVC katanya, PUC ke NetBeans ke, dia guna dekat VDI level, ada dari segi performance wise, kalau compile program lama lah, ada effect ke that kind of thing, ada study tak? Dia buat tak study dari segi usage? Kalau research, kita researcher pun, UMP kan ada researcher, mungkin dia ada buat some parallel programming ke that kind of thing ke, how all those affected by VDI ni? Okay, untuk penggunaan in term of research tu mungkin saya buat Dr. Aida mungkin boleh jawab, tapi in term of performance VDI yang cara yang kita deploy ni memang very powerful. So actually dia equivalent dengan kalau kata kita nak buat dia sebagai normal user licensing untuk normal user, dia boleh sehingga dalam double lah 80 concurrent. So in fact kita sekarang ni kita pakai yang 40 sebab kita fokus kepada GPU user, which is multimedia student lah. Untuk programming saya rasa tak ada masalah in term of, cuma kita tak test lagi, tapi kita boleh work out dengan FIK untuk kita test benda ni lah.
Sebenarnya memang dah ada test dah untuk pelajar FYP kita. Memang diorang buat research iaitu macam penggunaan NS2, NetBeans yang untuk security semua tu. So memang dekat laptop diorang problem. Jadi kita benarkan diorang untuk access ke VDI lah. So far alhamdulillah tak ada komplain slow ke apa. Maksudnya diorang percaya lah menghasilkan. Kalau normal okey, tapi macam saya ada application saya run 3 hari, 4 hari. Betul. So nak tengok that kind of application very huge punya. Kalau yang programming setakat kelas pun saya tak disebut. Kita nak try yang heavy punya programming especially yang researcher macam yang banyak buat yang program dia tengok orang 3 hari 4 hari pun dapat result lah. So that kind of thing kita nak faham. InsyaAllah tak ada masalah sebabnya kalau untuk pelajar master saya sendiri pun memang dia nak dapat result tu ambil masa sehari 2 hari pun dan sehari 2 hari juga. So jadi maksudnya VDI ni itu solution terbaik lah saya rasa. Maksudnya yang kalau bila dia boleh run untuk GPU ni maksudnya insyaAllah saya boleh kata kita orang hadapi soalnya bila orang tutup komputer shutdown, orang dah 3 hari dekat nak habis 3 hari tinggi shutdown. Jadi orang punya run balik 3 hari. Kesian. Betul-betul. Untuk case ni VDI kita boleh continuous even though kita away, so dia keep running lah 24 hours untuk VDI. Ada setting supaya jangan reset pula. Kita nak bagi testing session untuk sahabat daripada UMP. Saya dah ajukan kepada pihak team technical FIT untuk sediakan a few demo account untuk UMP. Boleh kita test lah, boleh. Kita boleh run yang 2-3 hari punya application. Ya. Boleh kan? Okay. Atas dasar persahabatan sebagaimana yang sebut tadi. Dan sebab saya nampak very positif. Cuma kita nak test dia dekat boundary dia kan. Dekat mana, kita nak tahu boundary dia je. Dekat mana dia akan fail lah kan. Dia ada limit dia. Kalau limit dia jauh daripada limit yang kita guna, tak ada masalah. Saya rasa benda ni very good. I mean, I really thank Uniza lah. Tapi saya sebagai TNCPI nanti orang komplain lah. Dia kata apa ni, Prof tak check dia tak boleh run untuk. Sekarang banyak staff kita yang memang saya nampak dia buat kerana eksperimen seminggu. Saya dengar seminggu saya dengan ni komplain kat saya. Fakulti kita tutup komputer lah, dia nak run payah lah. Kalau ni ada macam ni mungkin satu solusi yang baik lah. Cuma mungkin kita boleh lawa dia untuk test dia punya ni. Tengok macam mana lah. Boleh ya? Okay. Prof, saya setuju itu. Mungkin kita boleh sediakan pihak FIT boleh bantu untuk InsyaAllah. Kita welcome. Yes. Kalau macam kita support command line program macam Java compile command line boleh ke? Kerana you nampak window punya application kan. Kalau yang pakai Chrome punya command line punya application, kata ada yang jenis hardcore programmer yang pakai, dia tak nak pakai GUI kan, dia nak pakai yang down punya to the Chrome level tu. Ada juga ada possibility macam tu lah. Kerana kita bagi ruang untuk mereka-mereka yang ada. Saya kenal ramai orang yang jenis saya tak pakai GUI, saya duduk bawah, nak duduk low level punya ni lah. So kalau bagi peluang tu, it's a plus thing for them. Mungkin ada option lah, orang yang suka guna GUI, dia guna GUI. So yang biasa guna low level, dia akan guna low level lah. Maksudnya, saya jumpa orang ada buat programmer pakai Java, memang dia tulis, dia masih lagi guna teknik lama lah, dia tak pakai GUI pun. Sebab dia kata kalau guna bawah ni, dia boleh kontrol banyak benda lah. Kalau pakai GUI ni, dia banyak hidden pada dia lah. Sekarang tim boleh buat boleh ni ya. Possible. So dia bagi access pada prompt lah. Macam kita masa zaman belajar dulu kan dia bagi deck terminal tu memang boleh access macam apa unique punya domain. Kadang-kadang ada window that kind of thing, that would be helpful lah kalau boleh demo pada kita lah, benda boleh can be done. So sebab saya saja nak tengok all the possibility, nanti orang tanya saya boleh jawab lah. Bila saya tanya soalan ni, apa soalan orang yang akan tanya saya balik ni? Saya boleh jawab balik dan boleh lah. Saya rasa yang positif. Cuma saya hanya bertanya sebab saya kata dia nak test dia punya boundary je. Saya bukan tak setuju. Cuma saya nak test boundary sebab kita tahu apa yang dia boleh, apa yang dia tak boleh. Boleh mungkin pihak Prof boleh sediakan maksudnya requirement tu dan kami akan buat requirement untuk account khas untuk yang requirement tadi lah. Boleh. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan dengan license. So kalau tengok concurrent license tadi kat Uniza 40 saja kan.
Betul. Okay, dari segi license tu digunakan di waktu kelas ke macam mana? Cukup tak? Ataupun dia punya session open bila-bila student dengan lecturer boleh masuk? Betul. So session tu dia 40 license untuk concurrent tu dia 24 hours. So depend pada management kita manage untuk session untuk kata student boleh access certain waktu supaya tak konflik dengan yang 40 tu. So kind of team kita boleh reschedule lah. Pihak FIK dengan team teknikal boleh orang kata buat schedule untuk jadual supaya tak clash. Sebenarnya memang lebih besar concurrent sebenarnya lebih better lah kan. Tapi yelah kita make use lah dengan 40 tu kita boleh custom bila user yang boleh access certain masa macam tu. Kind of thing kita boleh customize. Setakat ni memang kita utamakan Dalam kelas digunakan lah. Dalam waktu pengajaran digunakan. memang kita utamakan bila ada lab semua kita utamakan kepada para pelajar lah. Tapi sebenarnya ini untuk starting je baru. Bila kita sebenarnya memang kita ke arah untuk penggunaan researcher, untuk penggunaan untuk lebih ramai orang lah sebenarnya bila perkara ni berjaya. Pada peringkat awal pun pihak dengan FIK pun kita mengambil kira juga dari segi licensing, cost untuk licensing. Ada yang solution yang menyebabkan ada bayaran tahunan, ada bayaran setiap 5 tahun macam tu. So untuk sampel ni kita pilih yang memang antara sebab kita pilih sampel sebab memang dia tak ada annual fee everything, dia just one time fee lah. Yang 250,000 tu untuk berapa lama tu? One time, I mean bila perolehan tu dia tak ada cost, hidden cost yang akan growing selepas tu lah. Unless kita nak extend dia punya concurrent tu and then kita kena tambah dia punya resources lah. $250K tadi tu dia tak termasuk kos license software kan? Yang tu termasuk saja kan? Okay, betul. Okay, in term of licensing software yang macam Maya, 3D, so basically kita ada penyematan kat situ. Instead of macam sebelum ni kita installation kepada banyak PC, so kita kena beli untuk software banyak beratus license untuk satu software. Tapi bila kita pakai VDI ni, kita hanya beli untuk concurrent saja. Let's say 40, tapi dia boleh diguna pakai oleh beratus ataupun semua staff macam tu. In fact macam student ada yang macam yelah tak mampu nak beli Maya untuk beli punya software-software yang mahal tu kan, jadi kita host dan diorang boleh pakai. Minta izin pengurusi. Prof Rosli dengan Prof Kamal ya. Saya minta izin beredar kerana saya ada satu mesyuarat yang lain. Okey, jadi terima kasih Prof Rosli. Terima kasih Prof. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Kampus di Gong Badak ada VDI juga ke dia besut sahaja? Setakat ni dia besut sahaja, tapi accessing daripada Gong Badak boleh access possible. Sebab kami pun sama juga, lebih kurang dengan Uniza. Kami ada kampus di Gambang dan ada juga kampus di Pekan. So, tak tahu lah macam mana kita orang punya komputer punya setup nanti. So tak kisah deployment tu di mana tak kisah, sebab kita boleh access daripada internet. So kat mana berada, di mana kampus pun tak kisah. Feedback dari student dan juga lecturer macam mana? Dia yang mengadu problem ke apa ke? Kalau ikutkan bila kita bagi access tu dia orang senyap. Jadinya dia orang senyap tu kita assume okey lah. Kalau dia tak okey tu maksudnya dia akan bunyi. Tapi lepas tu dia hantar projek dia, maksudnya kita rasa okey lah. Kita bagi access je. Ya, sebab selalunya kita ada isu, contohnya dia ada peak time tu dia heavy, tak ada isu-isu macam tu ya. So far
It depend pada concurrent. Takkan ada isu tu tapi dia tak ni lah kan. critical, Kalau ada network, kalau ramai orang kat network macam jalan raya lah. Kalau ramai orang kat jalan raya dia slow sikit. Tapi benda tu dia mungkin malam-malam free lah kan. Kita check time kita yang ni lah kan. Ya betul. Dia sebenarnya kiraan concurrent tu dia adalah penggunaan maximum capacity server tu boleh handle lah. Jadi dia ada max kat situ. Jadi dia tak orang kata hit server sehingga orang kata degrade performance overall lah. So You pernah try semua concurrent tu? Macam apa performance dia? Saja nak tahu. Mana you try dia punya limit tu semua orang accept at the same time, you buat tu trial. Dan how does the system perform under heavy punya scrutinization lah. Sebab itu selalu yang jadi concern kita. Kadang-kadang dia heavy one time. Dia heavy dekat exam kot, dekat summit. Tu dia heavy tu. Kita faham lah. memang di peringkat awal memang kita dah buat test semua run multimedia 40 max, tak ada masalah. Okay. Dia depends on network, dia punya speed kan, dia kan tengok. Yeah. Okay, sementara tu saya izinkan saya share ni live demo daripada PC saya. So saya mesti pakai MacBook Air yang buat dah lama dah, hampir 10 tahun dah sebenarnya. Okay, kalau saya boleh tunjuk sebagai bukti okay, Tuan SSD daripada mana? Daripada office ke daripada luar? saya daripada office. Tapi Itu kalau bila? saya daripada luar tak ada masalah pun, okey je. Okey, so saya pakai MacBook Air. Kalau tengok kat sini, MacBook Air ni dah lama dah, 2012. So hampir 10 tahun dengan onboard graphic Intel onboard chip lah. Okey. Okey, so ni kawan Aida actually saya access sebagai demo lah kali ni. So actually saya dah login. Ini adalah VDI. Saya semua orang boleh nampak Okay, so ni VDI. Ini environment VDI sekarang. Yes, ini environment VDI. So daripada Mac kepada Windows. So saya boleh guna Windows on Mac. Something like that. Okay, let's say program Maya. Okay. So basically saya boleh buat. Dia macam as if your own computer kan. Dia macam yes, very, yes. Saya pakai okay. So ni antara 3D modeling yang saya guna Maya. Okay, saya contoh. Kemudian saya cuba ini Blender. So 3D. Okay, kalau boleh nampak. Ini modeling. So very smooth lah, so far tak ada masalah. Accessing daripada luar campus dan juga dalam campus sama saja. So kalau ikutkan, kalau saya install Maya ataupun Blender pada MacBook saya ni, saya memang tak boleh lah dapat macam ni. Okay, so satu lagi kalau saya boleh tunjuk, so sini kita pakai VDI, kalau kita buat speed test. So pelajar boleh access VDI dan dia boleh download everything semua, maksudnya dengan performance speed internet campus. Jadi tak ada limitation kalau kata pelajar tu berada di orang kata kawasan yang agak terpencil ataupun dengan coverage yang agak teruk. As long as dia boleh access VDI client, so anything yang dia nak download after that dalam environment VDI memang akan laju lah. So ini antara kelebihan lah bila guna VDI. Dari segi minimum internet speed dia berapa untuk Zenfone? Untuk connection VDI lebih kurang dalam 2 Mbps something dah boleh access VDI. Tinggi lah. Okay, so itu saja saya share untuk saya. Cuma nak tanya, dia saya sorry ignorant on this. Dia boleh macam saya kata ada, dia boleh kan kalau dalam Windows kan kita boleh access command prompt semua, tak boleh access dari sini. I mean, sorry lah. Ya ada prompt untuk macam saya kata tadi, macam mana you nak access kata I don't want to use GUI, I want to use Java compiler as a compiler itself. Tak guna DOS environment Ya, macam DOS lah, tapi dia bukan DOS, saya nak guna Java tu as a Java compiler tu.
Saya tak nak guna NetBeans, saya tak guna ada GUI lah. Saya nak guna, kalau Microsoft saya nak guna Microsoft punya MSVC compiler yang bawah level tu. Macam mana boleh saya nak buat dengan pakai VDI? Boleh ke? Boleh Prof. Sebab once kita nak dia punya, kita perlukan boot untuk OS tu, certain OS yang let's say macam GUI guna Linux ke whatever, so that bootable ISO kita boleh mount kepada VDI virtual environment, so kita boleh assign kepada account yang that specific student yang guna pakai, dan dia boleh access. Kadang-kadang kod kan dia ada pakai makefile kan. Makefile tu memang complicated kalau you nak masukkan dalam NetBeans. Mesti guna makefile, dia boleh compile under tu dan dia boleh run under bawah environment level lah. Senang sikit you nak buat kalau kod yang besar, especially yang open source, kerana dia buat pakai makefile tau. Dan makefile tu you have to compile it as in the low level lah. Tak boleh nak guna GUI kan, then you don't know how the dependency tu masuk nak buat project file macam difficult lah. Sebab tu yang saya cuba nak tengok dari this angle je. Untuk orang-orang yang akan ada, orang-orang akan macam ni, akan ada wujud orang macam ni yang kita nak cater for them lah. Mungkin tak ramai lah, tapi akan ada. Apa ni ke ada untuk Ubuntu, macam Ubuntu tadi saya nampak ada Ubuntu punya tu kan. Boleh mungkin salah satu cara ialah kita menggunakan Ubuntu lah sebagai OS ni, Ubuntu contoh. Ubuntu kemudian kita boleh buat dalam bentuk Linux lah. Linux command punya command memang okey, tak ada masalah lah kan. Tadi apa semua tu. Ada option lah, dia kena try lah. Dia bukannya untuk Windows saja. Dari segi client, dari segi desktop yang kita boleh buat tu, selain daripada Windows, kita boleh buat Ubuntu. Ubuntu ataupun Linux, kecuali Kali Linux, tak silap saya tadi kan. Mana UMP kena ada, PTMK kena ada orang yang boleh buat, kalau ada request daripada kita punya peneliti kita kan, nanti kita boleh ni lah. Okey, mana ada jalan lah, bukan. Cuma itulah macam kelemahan kalau macam ada kursus security susah lah, sebab Kali Linux tak boleh kan. Kali Linux adalah guna untuk security. Tak apalah, tapi you dah highlight. Kita sebenarnya, saya setuju pandangan kita sebab kita tahu apa limitation dia. Kita boleh list out, bukan kita kata boleh tak bagus. Cuma kalau orang tahu ni tak boleh buat, tak apalah. Tapi kita know pun is a good already sebenarnya. Kita tahu apa dia boleh buat, apa tak boleh buat. Kalau kita ada kapal terbang, dia boleh terbang tak sampai ke bulan, tak boleh lah. Kami sampai takat ni. Tapi kita tahu limit tu, kita tak boleh guna sampai ke bulan lah. Kan ada orang dia akan mengata saya nak guna ke bulan ni, sorry guna aplikasi lain lah, tak boleh guna ni. Mana kita ada boundary pula, kita tahu boundary tu je. Sebab semua benda dia ada limitation dia. Dia tak akan bagus semua kan, tapi kita akan bagus sekarang melebihi, kita ambil lah. Cuma limitation tadi, limitation yang tu ada, saya pun tak pastilah sebab tak terlibat pada awal. Limitation tu di peringkat awal memang diberitahu bahawa tak boleh, Android Studio pun tak boleh. Ya, betul. Memang untuk programming apps kan. So macam kita punya mobile computing subject saya masuk lah kan. Tak apalah, kita tahu tu. Saya rasa okey sebab dia banyak lagi keuntungan kepada industri. Mobile tu satu program je, satu kelas je kan. Kita boleh lah. Tak apalah. Saya nak tahu yang tu je lah. Kalau boleh kita dapat kelemahan dia, what the dome tu kita tahu supaya kita boleh, tak perlu kita buat kerja pisang buat 2 kali, kita test lah, tak boleh, kita walau memang tak boleh pun. Kalau kita lebih awal, kita tak perlu buat lah. InsyaAllah kalau macam tadi, kalau boleh dengan kerjasama ni, insyaAllah pihak FIK boleh bagi akaun untuk testing. Boleh buat untuk Ubuntu ke, ataupun ikutlah macam Ubuntu ke ataupun Debian ke, ikutlah yang mana nak pakai. Kita boleh buat untuk UMP untuk test untuk yang segi command prompt tadi kan. Dari segi Windows tadi macam tadilah Maya semua tu okey. Tapi saya tak pastilah sebab UMP banyak ke engineering, mungkin ada software lebih berat lagi. Saya kan rasa tadi tunjuk grafika tu pun dah berat tu. Okey. Dan level tu tak salah. Saya kata level-level yang orang yang hardcore ni, kadang dia orang, saya tahu dia buat programming macam mana kan. Dia kata kami nak guna ni, jadi kita kena, tak apalah. Dia boleh explore lah tu. Okay. Boleh explore lah. Tapi dari segi programming, kalau segi tu nampak tak ada masalah lah. Kalau pakai GUI tak masalah, standard dia programming okey. Programming tinggi, tahap tinggi ataupun low level tu. Big data tu mungkin spesifikasi kena tinggi lah kan. Sebab dari segi proses maksudnya. Sebab saya TNCPI ni selalu akan ditanya benda-benda yang
Di luar boundary lah. Yang ni boleh ke? Semua ni di luar ini tak boleh ni. Ini di luar kita punya kemampuan. Tapi dia akan banyak orang ni dia berfikir macam tu lah. Dan buat something lebih daripada apa yang kita ada lah. Jadi kita kena ada jawapan lah. Yalah. Sebab ini pun tak pasti berbeza produk, mungkin ada kelemahan pro and con dia tersendiri lah kan. Kalau Dia punya sendiri software ni dia buat sendiri yang company tu dia buat sendiri atau dia buat sendiri yang sana, yang Semaphore ni. Dia kalau asal dulu, kalau teknologi yang VDI yang first kata dia, yang memang soalan macam ni dalam 5, 6, 7 tahun lepas, Citrix. Citrix. Dia nama dia Citrix lah. Lepas tu VMware dah kena, lepas tu Semaphore ni antara yang latest lah. Tapi kalau ada kat institusi lain, dia orang ada pakai EasyOS. Okey, dia ada lain-lain lah mungkin. Lain-lain banyak. Tapi banyak macam EasyOS tu banyak kepentadbiran lah. Dia macam dia buat untuk PC-PC dengan VDI untuk pentadbiran lah. Macam untuk ni lah. Kan? Jadi kalau macam kami yang tak ada review lah, tak ada, you orang tak jumpa review white paper ke review paper ke yang beritahu kekurangan kelebihan setiap different OS ni. Kalau ada boleh share kita orang. Sebab kita bolehlah tengok yang mana yang orang kata tu kelemahan kekuatan sesuatu benda lah kan, macam review. Kalau ada lah, atau pengalaman sendiri bolehlah share dengan kita. Kalau pengalaman dengan 3 tu, sebab 3 tu saya nampak tadi yang dari segi 3 saya ada satu Semaphore kan, satu EasyOS, betul tak? Yes. Satu EasyOS, satu lagi saya tak pasti apa dia. Kan Citrix kan benda tu? Saya tak ingat ada panggil. Kan VMware sendiri. Bukan. VMware pun boleh juga. VMware pun, tapi VMware harga pun boleh tahan. Lah, yes. VMware harga lebih tinggi lah. VMware pun ada teknologi VDI sekarang banyak. Tapi yang asal, yang setahu saya, yang first dulu, yang banyak waktu tu tak terkenal lagi VDI adalah Citrix lah. Sejak awal. So dia terpulang kepada senario orang kata tempat masing-masing lah, penggunaan, keperluan macam mana. Sebab dari segi pricing, licensing, so kita nak kena tengok every, orang kata banyak angle lah kan. Dia support future tu dia nak pergi ke mana. Dia jauh harga dia antara 3 tu, jauh ke harga dia? Lebih different. Kalau kata let's say macam EasyOS, dia boleh bagi concurrent dia lebih besar. Tapi at the end dia ada annual fee pula selepas tu. Okey. Sama. Okey. Something like that lah. Tapi dia punya limitation, dia tak boleh go for GPU. Never tak boleh go GPU. Itu dia punya limitation dia. So Semaphore antara yang VDI yang boleh support GPU lah. Generic. Okey. Dan one time licensing. Dan orang kena kira juga, cost pun kena kira ya, dia kind of thing. Betul. The downside is really dia punya concurrent lah sebenarnya. Sebab dia very limited. Itu je. Lesen tahunan memang tak ada Semaphore ni. Tak ada. Dia maknanya perpetual license forever ni terus. Bagus kalau Itulah. Maksudnya bayaran 250k tu one time je lah. Yes, one time. Dia tak ada upgrade ke? Dia tak bagi upgrade free ke? Tak ada? Dia kena upgrade atau dia buat patch gitu ya? Upgrade yang major upgrade ke? Dapat free dalam tempoh kontrak tu ada penyegaran lah. Of course lah. So akan ada patches, new firmware dan tempoh penyegaran. So selepas habis tempoh tu kita akan extend lah. Untuk in term of penyegaran sahaja lah. Okay. Sebenarnya harga kita bajet kita 250, tapi yang diorang masuk tu total semuanya 238 kan? Kurang macam tu lah. Macam tu. Okay. Ada soalan dekat chat, adakah penggunaan dari luar kampus memperoleh akses terus ke atau masa mula-mula memang kita POC tu kita cuba daripada dalam dan daripada luar. Sebab kita punya main objektif kita nak akses tu boleh daripada luar lah. Maksudnya bila pelajar tu balik bercuti ke apa, dia orang boleh akses daripada luar. Kalau yang software license tu, you all guna yang existing ke? Kan ada existing punya software. So lepas implement VDI tu, you all guna existing software ke atau kena lain software license? Most software kita pakai existing software, kita just pindah ke masuk dalam VDI. Lepas tu untuk macam in the future, contoh kalau ada nak tambah lagi dalam satu lab lagi kan, so kita boleh add on saja.
ke kena add on dengan tambah infra sekali. Depend pada licensing software. Ada yang software tu dia pakai satu license kita boleh pakai, tak kisah berapa user dan juga berapa concurrent. Ada software yang dia tahu dah teknologi VDI ni memang wujud. Memang isu antara awal isu bila timbulnya VDI ni dari segi licensing tu dia akan jadi macam not fair in term of developer punya ni lah kan. Tapi that's normal. Tapi penggunaan VDI ni memang banyak membantu dari segi penyematan penggunaan license tu. Kalau tak sebelum ni memang kita kena beli license untuk semua PC. Depend ada yang volume license. Tapi ada yang satu-satu tu terpaksalah kita pergi satu-satu kan. Oh, lepas tu kan macam faculty, macam mana faculty manage 40 users tu, based kepada jadual ke ataupun you all akan ada bagi 40 users ni open access untuk semua final year student ke atau macam mana sebenarnya faculty punya management untuk 40 user ni lah, ke based kepada jadual. Contoh student mungkin student ni dia memang nak guna untuk subjek ni by time so dia boleh guna VDI. Lepas tu student lain pula. So macam mana you all manage 40 user tu? So setakat ni macam 40 user concurrent tu pada satu masa bila melibatkan macam lab yang memang 40 user nak guna, yang tu kita dahulukan yang itulah. So sebabnya dia account user ni dia unlimited. So bila dia melebihi 40 tu dia akan kick yang lain lah. So memang kita dahulukan, kita dah memang slot. Maksudnya kalau untuk kelas memang kita dahulukan untuk kelas dahulu. Kemudian bila waktu-waktu lain untuk pelajar FYP apa semualah untuk akses. Jadi concurrent 40 tu setakat ni sebab kita memang berebut yang 40 tu lah. Tapi so far tak pernah lebih pun sebenarnya yang sampai ke 40 ni. Mungkin penggunaan ni pun baru lagi. Jadi pelajar pun tak adalah akses sehingga 40. Maksudnya yang mana yang boleh guna yang lab, dia orang guna dekat lab lah. Yang mana yang tak boleh tu baru dia orang akses. So dalam 20 pelajar sahaja yang perlukan. So yang lain tu still boleh akses. So one thing mungkin saya boleh tambah, Sempon ni dia ada management schedule lah. So that means admin boleh reschedule certain profile tu, dia boleh accessing pada waktu sekian-sekian saja. Mungkin waktu di lab kita dah ada buat profile untuk lab. So accessing tu dia akan di-priority tu, dia akan lock. Maksudnya 40 concurrent, orang lain tak boleh access pada waktu tu. So hanya yang profile daripada lab tu saja yang boleh access. So other than that, maksudnya kita boleh open kepada luar ataupun final year project. Student kita boleh set, ini adalah final year project student profile, kita akan prioritikan dia. Dia boleh access ni. Tapi still kita kena ada makluman kepada student lah, waktu mana dia boleh access, waktu mana yang tak boleh. So kind of thing kita boleh very kita boleh customize, kita boleh mudahnya sebab kita boleh customize dan kita boleh tengok dari segi penggunaan lah. Kadang-kadang kita setkan 40 tapi pelajar tak guna 40 pun. Jadinya memang kita boleh customize benda tu. Ada lagi soalan? Kamal. Prof Kamal ni dulu dia ada mantan dekan Fakulti Komputeran. Dia memang pakai networking lah tu. Tu banyak nanya tu. Dah. Dia SDI nanti question banyak nanti kita kena jawab. Tapi saya setuju dengan apa yang Prof Kamal sebut tadi. Sebenarnya permulaan VDI kita ni pun sebenarnya kita untuk researcher sebenarnya. Bila kita nak run, bila kita ramai pensyarah bila balik daripada overseas tu, diorang dekat sana diorang guna VDI. So bila balik nak kena beli laptop baru, nak kena beli yang tu. Jadi setiap pensyarah balik tu dia nak beli laptop baru yang high performance. Jadi sebenarnya bila ada VDI ni, diorang share VDI semua tu. So saya rasa VDI ni memang salah satu solution kepada ni lah untuk kita duplicate balik apa yang diorang dapat di overseas sebenarnya. Tak, saya tak ada masalah. Saya cuma nak tahu dia punya limit je. Saya rasa ini bagus. Memang bagus lah. Saya rasa dia penting lah. Cuma nak tahu limit dia apa. Kita boleh, kalau tahu limit kita boleh beritahu orang yang tak boleh kan. Saya rasa boleh, kita boleh. Dan that's good thing lah. I think the future punya ni macam ni lah kot. Kita tak boleh lah beli komputer upgrade tiap tahun. Kind of thing. Very costly lah. Betul lah. Macam Sunday University dia buat VDI ni, kemudian dia sewakan jugalah pada orang luar untuk buat research. Ada juga macam tu.
Macam kita UMP berapa orang nak ni concurrent user tu Man? Irman tu siapa tahu tu. Kita punya target concurrent user tadi. Itu kata Irman. Irman ada Irman? Hari tu kita ada buat kajian Prof. Susah nak ingat tak? Kita pernah bentang dalam JP. Kalau nak concurrent lah, kita check by jadual kelas. Kurang ribu-ribu jugalah. Itu kalau ribu-ribu. Yang tu sebab kalau ikut kajian hari tu kita buat base kepada kesemua lab. Kita ambil kira kesemua lab yang running every day, kita ambil the peak number, yang tu kita punya concurrent. Tapi kita kena tengok balik adakah target kita untuk VDI ni menggantikan kesemua lab ataupun kita cuma fokus kepada high intensive software macam yang Uniza buat. So Uniza buat dia fokus kepada high intensive software. So dia berbalik kepada UMP, adakah kita nak move kepada semua ataupun kita nak fokus kepada high intensive software saja. Itulah Prof, so, kalau kita fikirkan VDI ni untuk PNP kita jadi macam banyak lah Prof, bukan 40 lah. Dia kena fikir macam ni Cik Rashid cakap tadi lah. Dia kena strategize balik lah tu. Fokus lah. Dia melibatkan kos. Betul. Sebenarnya daripada peringkat awal pun Uniza memang dilema yang benda yang sama juga. Maksudnya kita kalau boleh kita nak cater untuk semua student, semua kelas at one time. How many student you punya ni dekat Uniza, how many student student yang komputer yang I don't know, the whole student lah yang buat guna access ni. Kalau campus besut population. Kalau campus besut 1,000 lebih juga. Oh. Tapi is there not a possibility that 1,000 lebih access at the same time? Mungkin tak ada Kalau worst case. Worst scenario, tiba-tiba ada keperluan semua access pada satu masa. Have you studied that? I mean, okay, betul. Itu the best practice kalau kita nak bagi access kepada semua lah. Tapi real worldnya bila kita nak deploy PDI, kita kena jadikan dia pilot project lah actually. Maksudnya kita cater untuk certain niche orang kata subjek tu. Dia tak boleh nak cater untuk semua. Memang maksudnya you dah ada target yang application apa-apa dalam VDI, yang ni je access. Yang lain mungkin ada hybrid lah. So at the same time memang kita nak cater untuk semua. That's why kita open juga kepada semua sebab profiling dia unlimited. Kita boleh set profile untuk semua orang. Cuma dari segi schedule itu yang penting. Kita kena make it benda tu. User hanya boleh access certain waktu by group ataupun itulah. Macam Prof Kamal dia concern pasal research. Macam mungkin Prof sendiri fikir pasal PDP lah. Dan tak boleh semua. So, kena cari titik samaan dia kat situ. Dia titik samaan ada saja. Kita orang ada sama je. Betul lah, takut PNP affected pun kena, betul Prof, kita kena tengok study kita punya user kita, mungkin kita kena kita kena tengok sebab mungkin yang fakulti yang baru PSM mungkin dia beli komputer yang untuk dia punya application mungkin dia tak perlu guna ni kan. So nanti kita kena tengok. Saya rasa kena buat kajian sikit lah. Tengok macam mana profile user kita banyak mana kita nak boleh access pada satu masa. Worst case dia berapa yang access lah. Dan kita patut boleh support yang worst case lah. Itu perlunya POC tu sebenarnya. Kita boleh tengok real worknya masalah bila masa tu berlaku. Kita minta student, staff semuanya access masa POC tu. Masa tu baru kita tahu macam mana kita punya network apa semua. Dia ada lagi ke? Very good sharing lah. Irman? Tak nampak Irman. Irman, segamat Irman? Mazam. AB? Mazam. Oh, Mazam, sorry. Mazam lagi. Rashid? Saya tak ada apa lagi, Prof. Prof Abdullah? Tak apa Prof. Terima kasih kepada Uniza lah untuk sharing. Faham, daripada tak faham kepada faham.
BDI ni. Dia nak faham kita tunjuk macam demo tu faham. Kita juga bayar. Dia demo pun kita faham tu macam ni kan. Okeylah. So lepas ni kita PTMK akan kontak Uniza punya team lah Remind dengan Rashid. InsyaAllah bro. Okay, bro. Minta satu account, dua account. Kita try main tu account. Yelah. Main-main kat account. Complementary tu minta tolong lah. So itulah. Saya kata ada apa-apa, saya bagi pihak UMP terima kasih banyak lah pada semua yang terlibat lah. Dr. Nur Aida, Nazri, Azmi tadi geng-geng Uniza. Tadi saya browse through Facebook Uniza. Prof Kamal Syukri pun nak victim juga Pro iklan TNCA. Kiranya yang function seorang je lah Prof Fazli lah. Fazli je. Jaga semua 4-4. NC semua TNCPI, TNC HEPA kan. Hebat Uniza. Baru terus jadi NC ya. Yalah baru berapa bulan TNCPI rasanya. Yalah. Baru berkenaan di satu last meeting, tak baca berita naik NC lah. Yalah. Mana Prof Kamal Syukri tu tak kenal. Dia semsah tu, saya faham tu. Iya ke? Senior lah, senior dia 64. Kalau semsah nanti saya dah tegur lah, ya Allah, saya tak tahu lah. Semsah satu sekolah dengan saya. Sini saya ke sini jauh ke sini dekat tu saya patut tahu. Sini dekat juga ada. Dia 64 mal. Kau dia form 5 kau form 2 ke form 1 kita. 50? Dia berapa 57 saja. Tak sempat. Tak sempat Saya maknanya 57, 52. Mana saya masuk dia keluar. Dia keluar tak sempat lah. Alah dia pergi form 6 lah. Kamera mudik dulu. So anyway terima kasih banyak lah Saya tak tahulah saya nak serah pada siapa pula ni. Pada ni tadilah. Kita punya pengerusi tadi Azmizan. Okay, terima kasih bro. Ya. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih pada Dr. Aida dan Cik Aziz. Terima kasih demo tadi. So kalau mana insyaAllah selepas ni mungkin boleh hubungi siapa nanti untuk insyaAllah untuk pihak UMP untuk nak buat ni. Rashid tak? Rashid? Cik? Boleh? Biar Cik Rashid mungkin boleh hubungi je lah Cik Adib timbalan pengarah saya. Boleh. Saya kontak dengan Cik Adib, no problem. Cik Adib. Okay. So terima kasih. Okay, terima kasih. Jadi insyaAllah diharapkan sesi ini dapat mencapai objektif lah, dapat membantu UMP mendapatkan sikit maklumat lah yang diperlukan untuk pelaksanaan BDI UMP lah. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, insyaAllah okey dah. Okey dah. Tak ada ya. Okey. Terima kasih. Kita tangguhkan sesi kita dengan tasbih kifarah surah Al-A'la. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala asrina insana fi khusyi lil ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.